saja. Alright, kita klik kelas dan dia akan minta kita bagi nama dan sebagainya. Alright, jadi saya tak nak inilah. Dia akan minta kita bagi nama, lepas tu bila kita klik next, dia akan minta kita masukkan student-student kita ke dalam kelas ni. Kalau cikgu ada 3, 4, 5 atau 10 student, bolehlah dicari lagi by manual, secara sendiri masukkan. Tetapi kalau kita ada 20, 30 student, it will take a lot of time. Jadi kita tak membuang masa dekat situ. Kita cancel saja ni ataupun skip yang ini. Kita akan pergi kepada tim kita yang telah di banner ni. Once kita dah skip yang itu, kita akan dapat tim yang kita dah banner ni. Alright, dekat tile kat luar ni, ada 3 titik ke atas ni. Alright, klik yang 3 titik tu, atas sekali manage team. Okay, cikgu klik manage team ni, dia akan keluar setting begini. Alright, jadi kita pergi kepada setting. Ada members, ada channel, ada setting. Alright, so kita klik setting. Alright, akan keluar another menu. Kita pergi kepada team code. Alright, klik team code dan akan situ tadi sebelum ni tadi saya dah generate kan. Ni bila dah generate ni dia memang akan keluar inilah. Kalau cikgu baru pertama kali masuk team code ini akan ada perkataan dekat situ generate. Just klik the button, dia akan bagi kita kod ini. Jadi kod inilah yang kita bagi pada student di dalam kelas kita. Suruh dia login Teams seperti macam yang kita login tadi tu. Dia pun sama jugalah, cuma ID dia bermula dengan M. Kita bermula dengan G sebab guru. Dia bermula dengan M sebab dia student. Alright? Dia masuk sampai juga ke page yang join a team with a code, masukkan kod ini. Bila masukkan kod ini, dia secara automatik akan masuk ke dalam kelas cikgu. Okay? Jadi kalau kita tengok members ni, alright, sekarang saya ada 5 orang di dalam kelas saya. Maknanya 5 orang yang menggunakan kod tadi tu untuk masuk ke kelas saya secara sendirinya. Saya tak perlu ini pun. Alright, so kita ada Hasnawati, kita ada Amira, kita ada Intan, kita ada Fazila, kita ada Jessica. Alright, dia masuk sendiri. Alright, inilah tempat di mana kita boleh kontrol kita punya student. Kalau cikgu nampak dekat page ini, dekat atas sekali ini nama cikgu yang saya pinjam dia punya ID ya, Cikgu Nur Aisyah daripada Taiping. Owner, dia owner lah. Alright, yang lain ini semua member. Tapi katakanlah cikgu nak bagi salah seorang daripada student cikgu untuk kontrol, tolong sama-sama. Cikgu boleh ubah dia punya role, bagi dia juga owner. Bila cikgu bagi dia owner, maknanya apa yang cikgu boleh buat, dia pun boleh buat. Tapi saya rasa tangan bagi pada student lah, bahaya. Kan delete-nya semua cikgu punya tu kan masalah kan. Jadi biarkan saja dia menjadi student, menjadi member. Kita seorang ajalah owner, ataupun kalau ada cikgu lain di dalam kumpulan ini, cikgu tu boleh kita ubah status dia daripada member kepada owner. Alright? Dan yang keduanya dekat sini, kita boleh juga, kalau kita tahu student kita nakal, kan, kita boleh mute students kat sini, awal-awal lagi. Maknanya bila dia masuk on microphone dia memang tak boleh. Alright? Kita boleh mute dia dekat member. Jadi bila kita nak suruh dia berinteraksi, kita on kan lah. Alright? Dia sendiri tak boleh on. Macam tadi tu Cikgu Rahim boleh mute semua, tapi cikgu sendiri masih boleh on kan lagi. Alright, yang ini tak boleh. Dia maknanya kita kena bagi dia permission untuk dia onkan mikrofon tu. Alright, so dekat sini is where kita control student kita. Alright, dekat di dalam tab member ni. Okay, boleh so far? Okay. Ada tak soalan lain? Untuk tanya soalan kena on microphone dan cakap. Sebab saya punya komputer lagi satu ni tidak ada fungsi chat. Jadi saya tak boleh baca chat. Tapi kalau nak tulis kat sini, yang masuk kat sini boleh tulis kat sini lah. Kan? Dah boleh bersembang kat sini kan. Alright? Okay? Ada soalan lagi tak cikgu? Okay Sampai sini kita dah ada kelas. Kita dah ada kelas dan kita sudah ada student di dalam kelas kita. Doktor. Ya. Kenapa ada peserta kita hari ni yang tak dapat tengok doktor punya share screen ni Tak dapat tengok saya punya share screen? Ramai ke yang tak dapat nampak? Tak nampak? Doktor? It happened to me before, maybe internet line orang tu tak kuat. Mungkin.
Berapa orang yang tak nampak? Kalau ramai itu tak ada masalah. Kalau tak ramai itu mungkin masing-masing punya internet condition. Okey. Cuba log in, log out, log in semula. Bukan log out lah, bukan log in lah. Maknanya klik semula link yang Cikgu Rahim bagi tadi tu. Tengok dapat masuk ke tidak. Okey? Alright. So sampai sini ada isu tak ada semuanya faham? Ada soalan tak? Okey, Dok. Okey. Alright. Saya continue Alright. Okay, so bila kita create a team itu secara automatik channel general ini, kalau kita tengok tepi sebelah kiri, channel general ini akan secara automatiknya terbina. Yang ini kita tak payah buat apa. Kalau kita tengok dalam general ni maknanya kalau kita ada 60 student di dalam English Form 2 ni, kata 2 kelas 30, 60 semuanya ada dalam ni. Kalau kita berinteraksi di channel general ini sahaja, dia orang semua akan dapat apa yang kita paparkan dekat sini. Alright? Tetapi katalah kita nak divide our class into 2 sebab kita ada 2 kelas kan. Jadi kita tak naklah everything yang kita bagi dekat sini sebab kadang-kadang kelas yang satu ni perlu benda lain, kelas yang satu ni perlu benda lain certain time. Alright? Jadi kita boleh divide the class. Pergi dekat English Form 2 ada 3 titik ni. Alright, nampak cursor saya ya? English Form 2 3 titik, kita klik sana. Dan kita add channel. Alright. Item number 2, mula-mula manage team. Yang kedua add channel. Kita add channel dan kita boleh bahagikanlah kelas itu. Katalah English Form 2 kelas 1. Kelas excellent. Okay, nama kelas kita kelas excellent. Okay. Dan kita boleh decide sama ada apa-apa yang kita post hanya untuk kelas excellent saja ke ataupun kelas yang lagi satu tu pun boleh tengok. Tapi kalau yang kelas yang lagi satu tu pun boleh tengok, then no point nak buat channel kan. Jadi maknanya kita nak untuk channel ini kita nak be private to students dalam kelas excellent sahaja. Jadi kita klik drop down ni, dia ada 2, accessible to everyone on the team ataupun accessible only to specific group of people within the team. Jadi oleh kerana kita dah nak divide the class into 2, kita bagi private lah, orang yang berkenaan sahaja yang akan dapat access. Alright? Then kita klik next. Sama juga dia akan minta kita add student. Okay, saya ada Amira dalam kelas ni. Alright, katalah ada student lain, saya add satu je lah nama, demo saja. Alright? Or something went wrong, the user is not a member of the team. Okay, nanti try lagi. Tapi what you can do is actually add the person into your class. Boleh tengok saya boleh add cara lain tak? Add members. Oh, dia kena pakai itu juga. Maknanya kita boleh select. Kalau sepatutnya tadi tu ada berapa orang dalam kelas saya ni tadi. Patutnya saya boleh select daripada these names dan untuk masukkan dia ke dalam ke dalam kelas excellent kita ni. Jadi kita bahagikanlah. Kalau kata 30, that means 30 names will be under class excellent and 30 names will be under the other class. Katakan saya bubuh juga lah nanti senang nak faham. Add another channel. The second class is class awesome. Okay. Alright, so kelas awesome ni tak private, maknanya they will get everything. Alright, kalau nak private kan boleh juga you edit balik the channel. Okay, so English Form 2 I have 2 classes, so I have divided my classes into satu kelas awesome, satu kelas excellent. Alright, so anything kalau macam ni, edit this channel. Okay, nak bubuh itu juga saya nak bubuh. Oops, sorry. Saya nak buatkan dia private tapi tak apalah. Kalau kata ambil contoh kelas excellent ni, kalau kata apa-apa saya post dekat sini oleh kerana dia di private, akan dia je lah dapat tengok. Yang kelas awesome ni tak dapat tengok. Alright, tapi kalau saya post dekat kelas awesome ni oleh kerana dia tak private, kelas excellent pun dapat tengok.